السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab hadis Bulughul Maram ataupun syarah bagi Bulughul Maram yang saya baca kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Malam ini kita dalam bab izalatin najasah wa bayanuha. Babu izalatin najasati wa bayaniha, bab menjelaskan tentang kuat sangat. Okey. Bab menjelaskan tentang menghilangkan najis, membersihkan najis dan penjelasan tentangnya. Najis dari sudut bahasa ialah sesuatu yang dipandang kotor dan jijik. Ia merangkumi jenis najis yang jenis aini. Najis ain. Najis ain ni macam kita kata tahi, kencing, najis ain lah. Yang memang tak boleh dibersihkan pun. Najis kan? Nak bersihkan tahi macam mana boleh bersih? Memang dia najis lah. Kan? Tak boleh digunakan lah dia. Nak recycle balik, tapi tak tahulah. Tapi kalau kita kata macam air, tak ada perbahasan ulama lah. Air kumbahan. Kan? Air kumbahan, air najis tadi yang telah di-recycle balik apa semua tadi kan. Itu mana sehingga hilang tiga sifat dia, warna, bau dan rasa, dikembali jadi seperti air mutlak. Itu maknanya boleh lah. Tapi ada pun itu cerita dia. Jadi najis pada bahasa ialah yang kotor dan menjijikkan, dan ia merangkumi jenis najis ain. Najis ain, ain itulah tadi, kan? Dan begitu juga najis yang hukmi, najis yang berbentuk hukum, mana kita tak nampak dia, gitu. Maknanya kita dia datang, najis yang hukum ini, najis yang ain tu dia kena pada tempat yang suci, kemudian kita hilangkan dia, benda tu dah hilang lah, tapi kita kena bersih, kena basuhkan tempat tadi, kan? Dia dah bekas tempat tu kena najis. Jadi maksud dia panggil najis yang hukmi, dibasuh tempat tu tadi lah. Kita lalukan air di atas meja ke apa ke tadi kan, maka dia jadi bersih lah. Itu maksud najis. Jadi daripada sudut syarak, najis apa dia? Dipanggil qadar makhsus, kotoran yang tertentu yang disebut oleh syarak lah bahawa dia adalah najis. Kalbul, seperti air kencing, seperti kencing, yang mana ia menegah kita daripada mendirikan solat. Di mana pada badan kita, anggota badan kita, pakaian kita ada najis, maka kita tak boleh solat lah. Jadi tak sah solat. Jadi syarat dia kena bersihkan. Dalam bab ini dia akan menyebut tentang hukum-hukum najis dan cara-cara untuk menghilangkan najis dan membersihkan tempat yang terkena najis, dan apa yang dimaafkan daripada najis itu dan apa yang berkaitan tentangnya. Jadi ulama bersepakatlah, kata Syekh ni, ittafaqal ulama, para ulama bersepakat atas wajib menghilangkan najis, wa annahu syartun li sihhati salah, menghilangkan najis adalah syarat untuk sah solat, syarat untuk sah solat. Jadi najis ni dia ada tiga sifat. Dia ada tiga sifat, iaitu rasa, bau dan warna. Jadi kalau kita basuh tempat tu tadi, dia masih ada lagi warna dan rasa dia, dan bau dia, maka itu menunjukkan bahawa najis tu tak bersih lagi lah. Dia tu ada lagi.
Adapun kata Syekh, kalau kita dah basuh, dah bersih, basuh dah, tapi dia masih lagi tinggal warna selepas kita basuh dengan basuh betul-betul lah. Tinggal warna tu ada lagi. Maka itu tidak memudaratkan lah. Kan? Kenapa? Kerana dia dimaafkan. Warna tu dah ada. Kan? Jadi kata para ulama, al-aslu fi kulli syai'in annahu tahirun. Asal pada segala sesuatu ia adalah suci. Kerana apabila kita mengatakan sesuatu dia najis, maka akan berlaku hukum ke atasnya lah. Contohnya kalau baju kita tu ada najis, hukum dia tak boleh pakai untuk solat lah. Kalau kita solat, maknanya solat kita tidak sah. Begitu juga kalau di badan kita. Begitu. Jadi kenajisan sesuatu itu maknanya disebut oleh hukum syarak. Dia tak boleh ada was-was lah. Jadi was-was ni macam mana nak ubat dia? Ya, was-was nak ubat dia ialah kita mengetahui bahawa asal sesuatu itu adalah suci, sehingga diketahui dalil yang menunjukkan najisnya perkara tersebut. Itu cara nak hilangkan was-was lah. Ya, kita tahu maknanya asal segala sesuatu adalah suci. Contohnya, kita mari-mari masuk surau ni, kita tengok ada anjing lalu depan tu kan. Pintu surau tu buka. Terus nampak anjing lalu tu. Kita pun, Allah, macam mana anjing ni masuk tidur dalam ni, kan? Ataupun dia pijak basah-basah, dia masuk dalam surau, maka dia pun kan telah menajiskan surau ni. Macam mana kita nak solat lah? Semata-mata kita lihat anjing lalu je, tu dia tak boleh. Kan kita kena tengok betul-betul apa semua tadi kan. Dia kencing di situ kan, dia berak di situ kan, apa kan. Kita nampak kan, barulah. Macam kita nak sembahyang di kebun lah. Solat di kebun, dusun. Sekarang ni musim durian. Ataupun di hujung-hujung musim durian, siapa yang ada kebun, ya, dia mesti pergi dusun tunggu durian. Masuk waktu solat. Nak tinggal dusun, takut orang main tolong kutip buah durian dia. Orang curi durian. Jadi nak sembahyang kat situ. Dia nak sembahyang kat situ, dia tak ada pondok, tak ada apa. Sejadah pun tak bawa. Macam mana nak solat? Solat saja. Dia tak boleh datang was-was bawa. Tanah ni barangkali ada babi yang lalu ni. Babi lalu berak kat sini ataupun buat kenduri kat sini ke, berak kencing di sini. Aku sembahyang ni, solat aku tak sah. Dia tak boleh ada was-was macam tu. Sembahyang, dia tengok benda tu suci bersih, maka dia solatlah di situ. Sebab Nabi SAW kata, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura. Tahura dijadikan untukku masjid, tanah itu sebagai masjid, tempat sujud, tempat solat, dan ia suci. Masjid dan suci. Tanah itu adalah tempat sujud kita. Baik. Ini bab dia, bab menghilangkan najis ya. Hadis malam ni, hadis yang ke-22 lah dalam kitab ni. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, katanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan faqala la, akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang arak yang dijadikan cuka, arak yang diproses untuk dibuat cuka. Kan, dia berniaga arak tak laku, maka dia tukar. Kan, dia proses masuk ubat ke apa-apa, proses arak tu jadi cuka. Dijual. Kan, tulis tu cuka anggur. Kan, cuka kurma. Kan, asalnya arak. Boleh tak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tak boleh. Ya. Jadi begitu. Maknanya pengajaran daripada hadis ini, arak adalah sesuatu yang diharamkan. Maka memprosesnya untuk menjadi selain pada arak, ataupun nak proses dia jadi cuka ke, maka la yajuz, yakni haram lah, tak boleh. Walaupun kita ni memindahkannya daripada tempat teduh ke bawah matahari, contohnya kan, untuk menghilangkan rasa arak tadi ataupun sifat arak tadi, kalaulah cara dia untuk
diubah dia daripada tempat teduh dalam gelap tadi, bawa diletak di bawah cahaya matahari sampai 2-3 bulan supaya dia berubah jadi cuka. Ini juga tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Kerana kita ubah dia tadi. Sebab orang tanya Nabi SAW, boleh tak kalau kita proses dia jadi cuka, diproses untuk dijadikan cuka? Nabi kata tak boleh, yang dijadikan dia sebagai cuka. Adapun di sisi Asy-Syafi'iyah, mazhab Asy-Syafi'i, kita di Malaysia ni bermazhab dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, maka yang sahihnya bahawa dia boleh jadi suci dengan dipindahkan ke bawah tempat matahari. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Begitu juga kalau dipindahkan daripada panas matahari, dipindahkan ke tempat teduh, lalu dia berubah jadi cuka. Dalam mazhab Syafi'i dia kata boleh. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Ini yang apa nama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Makna hadis pengajaran ya, idza khullilat, maknanya hadis tersebut apabila diproses dia, diubah dia, maka dengan diubahnya itu dia tak jadi halal. Walaupun dia dah berubah jadi cuka, tapi kita yang laksanakan proses tadi, kalau ikut hadis ni lah, kan, maka dia tak jadi halal. Bahkan keharamannya itu masih lagi kekal lah, masih kekal haram. Walaupun kita dah masuk ubat ke apa-apa supaya dia jadi cuka, tetap haram. Ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, bahawa Nabi SAW bersabda, annal khamra lamma hurimat, bahawa arak, bila arak tu diharamkan, turun ayat pengharaman arak, Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, suami kepada Ummu Sulaim, bapa tiri kepada Anas bin Malik, dia tanya Nabi SAW an khamrin, tentang arak, indahu, yang ada di rumah dia, li aitamin, milik anak-anak yatim, hal yukhalliluha, boleh tak dia ubah jadi cuka? Boleh tak dia mengubahnya jadi cuka? Fa amarahu bi iraqatiha, maka Nabi sallallahu memerintahkan supaya dia menuangkannya. Menuangkannya maksudnya membuangnya, menumpahkannya. Nabi perintahkan Abu Talhah supaya buang arak tadi. Baik. Adapun apabila dia berubah secara sendirinya, secara alami dia berubah daripada arak tadi tanpa kita buat proses apa-apa, berubah jadi cuka, bi an qalabat min kauniha khamran ila an sarat khallan fa innaha tubahu, maka dia jadi halal lah. Kita tak kacau dah, dia ubah sendiri dah, maka dia jadi halal. Ini kita baca jalan cerita dia. Kita bukan nak pergi dekat arak, bukan nak pergi pegang arak. Ini cerita. Kan? Ini nak cerita kata benda yang ada dalam hukum, dalam hadis. Kan? Jadi cerita realiti kita ni tak ada lah, tak berlaku pun. Benda-benda arak ni kan, di Supaya Jarah ni mana ada kedai jual arak. Kalau ada mungkin Speedmart tak kira lah. Kan, dia bukan kedai Muslim pun, tapi malangnya pekerjaannya orang Muslim lah. Tak boleh tu. Pekerjaannya kena cari kerja lain. Selama mana ada arak yang dijual di kedai itu, dia kena cari kerja lain. Tidakkah dia termasuk dalam laknat secara umum tadilah. Laknat Allah Ta'ala, laknat Nabi SAW ke atas orang yang menjual, orang yang membeli, yang bawa, yang proses, yang semua kali kena. Dia tak cerita darurat. Jangan ada orang bagi fatwa pula darurat. Ni bukan darurat balong. Ni bukan darurat. Banyak lagi kerja boleh buat. Banyak lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita ada kawan contoh. Cik Wan kita, dia kerja bank, pangkat besar tu.
gaji besar. Dia tinggalkan benda-benda riba tadi kerana Allah Ta'ala, Allah tambahkan rezeki pada dia berganda-ganda lagi. Dia tak datang ni kan, tapi orang kampung dia datang malam ni. Cik Jamal. Ya. Gitu. Dia kerja-kerja yang berkaitan dengan riba, kerja bank. Jangan kita berbangga anak-anak kita kerja bank, jangan bangga. Benda tu memudaratkan. Biar dia kerja tebak tu channel kan lagi afdal lah. Lagi afdal. Berpuluh kali ganda afdal daripada kerja bank tadi. Sama orang minus kerja bank. Kerja yang berkaitan dengan riba tadi. Benda-benda yang Tuhan istihad, peperangan tadi kan. Allah Ta'ala istihad, perang. Itu cerita dia. Baik, kembali kita tadi. Nak cerita kita, realiti kita ni, tak ada lah arak di sini kan. Nak buat arak, nak ambil, buat cuka daripada arak. Cuka belum lama di kedai, murah pula tu. Sebotol berapa sen. Tapi nak cerita kata, hukum dia macam tu. Jadi pasal apa diharuskan apabila dia berubah secara alami? Kata Syekh di sini rahimahullah, li'anna ghliyanaha al-muttarib qad zala. Kenapa? Dia punya sifat arak tadi kan, gejolak dia tu dah, alkohol itu telah hilang sifat dia. Maka jadilah dia mubahah harus. Kenapa? Kaedah menyatakan al-hukmu yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tengok kepada illah dia. Illah ni sebab. Contohnya haram. Pasal apa haram? Kita kata dadah haram. Zaman Nabi bukan ada dadah. Sekarang ada dadah. Jadi dadah hukum dia haram. Pasal apa haram? Illah dia, sebab dia memabukkan. Dia menghilangkan akal. Dia memeringkan orang. Orang jadi miring. Dadah kan. Jadi hukum dia ikut illah dia. Kalau haram, pasal apa haram? Sekarang ni arak dia tak nama arak lah, nama macam-macam. Heineken lah apalah, Carlsberg lah apalah kan. Tapi dia memabukkan. Menyebabkan orang jadi miring. Naik kereta lawan arus, naik kereta langgar orang, bunuh orang. Ini hukum bunuh dengan sengaja ni. Tapi pasal apa dia buat tak hukum bunuh orang minum arak tadi? Patut puak tu kena hukum bunuh juga lah. Sebab membunuh dengan sengaja. Tapi orang minum arak ni hukum berapa tahun penjara lah. Sebab bunuh orang. Tapi kalau orang tu ambil pisau tikam kau tu, ni hukum gantung mati mandatory lah. Tapi sepatutnya bunuh orang dengan langgar orang ni, hukuman dia macam tu lah. Dia bunuh dengan sengaja lah. Sebab dia minum arak, betul bunuh orang. Baik. Kemudian hadis ini menunjukkan di atas kenajisan arak. Di sini maknanya berlaku perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang arak tu najis maknawi kan najis hissi. Kalau Syekh di sini rahimahullah maksud dia seperti mana mazhab Syafi'i, arak tu najis hissi. Ya, kalau kena baju kena basuh. Kalau tak basuh tak sah salat dia kata. Karena firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, Allah kata rijsun min amali syaitan. Ya, rijsun kerana ia adalah najis daripada amalan syaitan. Dan Abu Hamid Al-Ghazali dia menceritakan tentang ijma' ulama menyatakan najisnya arak tadi. Dia kata Ibn Rushdi rahimahullah dalam kitab dia Bidayatul Mujtahid, dia kata khilaf ni syaz lah. Maksud orang yang khilaf ni sangat jarang lah. Maksud dia yang jumhurnya mengatakan ia adalah najis yang hissi. Tapi kita dalam bab khilaf tak ada masalah apa lah. Ada ulama kata dia najis maknawi lah. Jadi kita nak sembang apa sebab kita ni jauh pada arak. Mana ada arak nak tumpah atas baju kita melainkan naik kapal terbang. Tapi naik kapal terbang pun tak pernah arak tumpah atas baju kita kan. Sebab apa? Yang ada bawa arak tu dia duduk surung atas troli tu kan, dia surung. Mai kat kita tanya, teh or coffee? Kan? Kita kata, nak dua-dua. Kan? Teh dengan kopi sekali. Ataupun ayak jus ada tak? Tanya, minta jus kan? Tapi kalau ayak buih-buih tu dia tak bagi kita lah. Kita nak tu. Ni tak boleh pakcik. Ini ayak
kencing syaitan. Dia tak kata lah macam tu. Tapi orang kita lah kata. Dia tak bagi kita ayat, dia kata tak boleh ni. Ni mabuk ya. Dia kata apa? Dia bagi tahu lah nama-nama kot. Kita dah ingat ayat jus apa. Tapi nampak bui Helen Jawan tu kan. Ni cerita atas kapal terbang lah. Tapi dia tak tuang atas baju kita pun. Kan? Ataupun beretuh kita ke tumpah tu. Tak ada, tak pernah berlaku lagi lah. Tak tahu lah kat orang lain, Allah Alam. Kita pun naik kapal terbang seumur hidup sekali dua kali kan. Kalau naik kapal terbang hari ni tak tahu lah. Jadi, adapun Al-Imam As-San'ani dalam Subul Salam, dia kata, Al-haqqu anna al-asla fil a'yani at-taharah. Dia kata kalau yang benarnya, asal-asal dalam segala benda ni suci. Wa anna at-tahrim la yalzamu an-najasah. Pengharaman itu tak semestinya dia jadi najis. Macam kertas judi. Orang main judi, buah kertas judi dalam poket. Kan? Jadi maknanya, lepas tu dia semayang. Sah tak solat dia? Solat dia sah. Kertas judi itu bukan najis. Dadu judi ke dadu. Kan? Bukan najis. Kan? Dia najisnya adalah perbuatan tadi dan najisnya adalah hukum dia lah. Kan? Jadi maknanya pengharaman itu tidak semestinya menunjukkan dia najis. Macam diharamkan kita makan kucing lah. Tengok kucing Parsi ke apa, lalu meleleh kat liang. Ini kalau buat sate ni sedap. Kan? Meleleh kat liang tengok kan. Diharamkan kita makan kucing. Tapi bukan cerita kata dia tu najis. Nabi kata innaha minat tawafin kan. Tawafin, tawafat itulah kalau Muhammad SAW yang keluar masuk dalam rumah kita, dia termasuk dalam keluarga kita juga. Jadi nak tak semestinya setiap yang haram itu adalah najis. Begitu juga kata Syekh San'ani rahimahullah. Dan ganja al-hashishah. Ganja dia diharamkan. Tapi dia suci. Pokok ganja. Kita pun kalau lalu lautan kita tak tahu tak pokok ganja. Kita pun Allahu Akbar. Buat sutrah pula batang pokok ganja. Kan? Semayang baca-baca tu luruh daun ganja masuk dalam poket. Ataupun tempat sujud kita betul-betul jatuh daun ganja. Ni cerita reka ni. Tak ada kaitan dengan kita. Saya pun tak nak tengok pokok ganja macam mana. Kan? Tapi dia tu suci. Tapi pokok ketom memang tak boleh bohong, memang tengok lah. Daun ketom ni memang tengok lah. Balik kampung memang berlambak-lambak kan. Pokok ketom kalau tak kenal pokok ketom, kena-kenal juga lah. Nanti orang kenal kita. Dia kata daun ni bagus ni makan kan. Ini untuk tenaga batin. Mana tahu orang jenis cari buat tenaga batin ni. Tapi kunyah 5-6 lai ke ataupun seguni ke balik. Kena tahan dengan polis. Kita tangkap lah kan. Menyeludup daun ketom. Walaupun dia tu maknanya kan tak boleh kita makan, haram minum. Tapi dia suci. Tapi daun ketom ni haram betul ke? Kan? Kadang orang kampung kita dia guna untuk buat cerit birit, sakit perut, buat cacing. Cacing kan? Kunyah. Biasa kampung daripada sepokok, dua ada sepokok kat dapur lepas tu kan, tumbuh. Dia taruh untuk buat ubat. Kalau orang cerit birit, dia lebih kurang adik-beradik daun jambu juga lah. Kelat. Kan? Lipat macam daun sirih tu, kunyah-kunyah telan lah, hilang cerit birit lah. Ini tradisional punya ubat lah. Kan? Ini bukan saya, bukan ada KKM betul tak? Ni jangan, bukan promosi daun ketom ni. Sekejap lagi dia main tangkap sebenarnya. Itu kan promosi. Tapi nak cerita kata itu orang tua kita lah, orang kampung kita. Mereka ni nak cari ubat apa? Yang kan pergi hospital pun tak mau. Kan? Sebut kata ubat hospital ni, tak mau pergi. Tapi kan, daun-daun kayu apa sana, lepas sapu semua. Begitu. Baik. Nak cerita tadi, daun ganja tu diharamkan. Tak boleh kita makan ya. Dan setiap perkara yang memabukkan, begitu juga racun-racun yang membunuh tadi kan, haram kita minum. Tengok rondap, sedap ni rondap ni. Teras cawan. Ataupun mais cawan. Kan? Dia membunuh.
Tapi diharamkan kita makan, tapi dia suci. Ronda racun buat benda apa? Daripada daun-daun kan tak tahu lah, wallah alam lah, daripada ada adunan dia buat kan. Jadi racun tadi. Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan di atas kenajisannya. Gitu. Adapun maknanya sesuatu yang najis itu tidak melazimkan dia tadi, jadi tidak memastikan dia tu jadi najis. Sesuatu yang haram itu tidak melazimkan dia jadi najis. Adapun najis, maka dia tetap haram lah. Yang najis itu semestinya haram lah, tak boleh makan. Tidak sebaliknya. Begitu juga diharamkan orang lelaki pakai emas. Kan? Haram pakai emas. Cincin emas tak boleh pakai, gelang emas tak boleh pakai. Orang lelaki. Tapi dia suci. Ya? Orang lelaki tak boleh pakai rantai. Tak boleh pakai gelang. Kenapa? Itu perhiasan wanita. Tapi dia suci, bukan najis. Ini secara ijma' lah. Jadi kata As-San'ani rahimahullah, wa idza arafta hadha, kalau kamu tahu benda ni, dia kata, fa inna tahrimal khamar, sesungguhnya pengharaman arak itu alladhi dallat alaihi nusus, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, la yalzam minhu najasatuha, tak melazimi dia tu jadi najis. Tidak, San'ani kata dia ni tak jadi najis. Betul juga Syekh Albani rahimahullah ta'ala kata macam tu. Begitu juga maknanya sebahagian daripada ulama. Bahkan la budda min dalilin akhar, mesti kena ada dalil yang lain yang mengatakan dia tu najis. Kalau tak ada dalil, baqina 'ala al-asl al-muttafaq 'alaihi min at-taharah, maka dikekal di atas asal. Kenapa? Arak tu dibuat daripada buah-buahan, anggur, daripada labu, kan? Daripada kurma, kan? Begitu. Barang siapa yang mendakwa sebaliknya, maka dia kena bawa dalil lah. Ini saya sebut tentang khilaf tadi kan berlaku di kalangan ulama. Jadi ini pengetahuan saya lah. Tapi kita nak cerita ni realiti, kita tak berlaku lah pada kita, terus serabut lah. Kan? Begitu. Baik, di sana ulama berselisih pendapat tentang najis itu bila dia berubah sifat dia. Kan? Dengan bertukar sifat. Adakah dia, contohnya tahi tadi kan, tahi. Dia terjemur tengah panas sekian lama, kena hujan, kena panas, maka dia berubah jadi tanah, debu lah. Adakah dia tetap akan masih kekal kenajisan dia, ataupun dia berubah dah tak jadi najis dah? Di sini ulama berselisih pendapat jugalah. Ya. Al-Imam Abu Hanifah dan Zahiriyah. Zahiriyah ni maksudnya mereka yang berpegang dengan dia panggil apa? Zahir hadis lah. Kan? Literal kan, literal. Gitu. Mereka berpegang dengan zahir hadis. Bahawa najis sesuatu itu dia jadi suci dengan bila dia bertukar rupa. Dia berubah rupa dia. Sifat dia tak macam tu dah, rasa dia tak macam tu dah, dan bau dia pun tak macam tu dah. Tak ada apa dah. Kan? Dan ia merupakan satu riwayat daripada mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan jumhur ulama, jumhur ni kebanyakan ataupun majoriti ulama menyatakan dia tak berubah juga. Dia tak hilang kenajisan dia walaupun dia dah berubah dah. Warna dia, sifat dia, rasa dia ubah dah, tetap tak berubah. Dia masih lagi najis. Dan ini mazhab begitu juga, dia merupakan mazhab Malik, Syafi'i dan Ahmad. Walaupun satu riwayat dalam mazhab Malik, dia kata boleh, dia kata tak jadi dah hilang sifat najis dia. Satu riwayat dalam mazhab Malik. Jadi mana dalam mazhab Malik ada dua riwayat. Riwayat kata berubah jadi najis dan tak berubah juga. Dia kekal dalam kenajisannya. Dia kita tengok kenapa kadang-kadang imam ni kan dalam satu mazhab dia ada dua pendapat.
Mungkin maknanya pendapat lama dia begini, pendapat baru dia begini. Pendapat lama dan baru tak sama sebab apa? Sebab ilmu dia berkembang lah. Ilmu sifat dia berkembang. Dia tidak statik macam tu. Bila kita datang mengaji minggu lepas, kita dengar yang lain. Pergi mengaji minggu depan pula, yang lain pula. Lepas tu kita dengar lain pula. Jadi ilmu dia macam tu. Sebab tu Imam Syafi'i dia ada perkataan lama, perkataan baru. Pendapat lama, pendapat baru. Bila dia pergi Mesir, pendapat dia berubah pada pendapat yang lama pula. Macam tu. Tak seperti mana dia ketika berada di Yaman ataupun di Iraq kan. Wallahualam. Baik, dalil mereka yang mengatakan bila hilang sifat najis dengan sendirinya tadi, dia akan berubah jadi suci, ialah larangan Nabi SAW daripada kita memakan haiwan jalalah. Jalalah itu lah, dah cerita itu kan. Haiwan jalalah ni haiwan yang makan najis. Dia makan najis sampai bau dia tu bau najis kan. Rasa dia pun macam rasa najis. Itu kita tak boleh makan dia. Kecuali kita kurang 3-4 hari ke, kita bagi makanan yang bersih, dia dah makan-makan, maknanya sifat daging dia dah berubah, maka selepas tu kita boleh makan dah dia. Sama ada ayam ke, itik ke, lembu, kambing ke apa ke, kan? Gitu. Itu dipanggil haiwan jalalah, haiwan yang makan najis. Haiwan suci, lembu ke, bunta ke, dia boleh makan najis. Nabi larang kita makan dia. Kecuali nanti bila dah berubah, dia dah tak makan benda tu seminggu ke apa semua kan. Dia makan benda suci ya, maka kita makan dia. Sebab tu dalil dia pun kata bila dah berubah kan, maka dah tak ada sifat tu dah. Sifat tu dah, sifat warna, bau, rasa dan najis tak ada lah pada dia, maka dia jadi halal balik. Asalnya haiwan halal, dia makan najis tu jadi haram. Lepas tu nanti dia jadi halal balik dengan berubah pemakanannya tadi. Kata Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kata as-sawabu anna dhalika tahirun. Yang benarnya dia kata demikian itu bila dia berubah sendiri dia, maka dia jadi suci. Idza lam yabqa atharun najasati wala ta'muha wala launuha wala rihuha. Bila tidak ada lagi dia punya sifat najis dia. Sifat najis tadi. Yang tiga tu kan. Kenapa? Kerana Allah Taala menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang kotor. Kenapa? Demikian itu mengikut sifat benda tadi lah dan hakikat dia. Dan apabila dah berubah kan, yang arak tadi berubah jadi cuka, sifat dia tak ada lah, maka dia jadi kembali suci dan halal. Begitu. Kemudian ulama juga berselisih pendapat, khilaf tentang yang boleh menyucikan najis. Apa dia yang boleh menyucikan najis? Jadi yang mereka sepakatnya pada air lah. Air disepakati oleh para ulama, dia boleh menghilangkan, membersihkan najis daripada tempat pakaian ke, badan ke, tempat tinggal ke. Tetapi mereka khilaf selain daripada air, daripada jenis-jenis cairan dan benda-benda kesat atau keras. Contohnya dengan teh tarik. Basuh kencing dengan teh tarik. Dah hayak dah tak teh tarik banyak. Minum-minum kencing basuh dengan teh tarik. Di sini ulama khilaf. Kan? Kopi ke, teh tarik ke, kan? 100 plus ke. Nak basuh kencing tak ada ayam. 100 plus dah, basuh dengan 100 plus. Orang tak panggil air dah tu, orang panggil 100 plus. Orang tak panggil air dah, orang panggil teh, orang panggil kopi, orang panggil sirap, orang tak panggil air dah. Minta air, dia bagi teh. Aku minta ayak bukan? Ni ayak dia kata. Dia gitu. Di sini ulama khilaf. Begitu juga tentang benda-benda kesat tadi kan. Maka mazhab Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahawa boleh disucikan najis kan, dengan apa saja yang boleh menghilangkan ain najis itu, sama ada ia cair ataupun yang jenis kesat tadi.
Jangan ayak kopi ke, ayak teh ke, Milo ais ke, Milo panas ke. Kan? Dia kata boleh. Mazhab Abu Hanifah. Janji najis tu hilang. Menghilangkan najis. Tapi imam yang tiga selain pada Abu Hanifah kan, Syafi'i, Malik, Ahmad tu, dia berkata tak boleh. Najis tu tak boleh disucikan dengan selain air. Yang dikatakan air tadi kan. Dengan kopi ke, teh ke, teh tarik ke. Kecuali istijmar dengan benda kesat ni hanya untuk istijmar saja, istinja. Kencing kita lap dengan tisu. Kan macam tempat-tempat negara-negara macam Singapura mana kan macam tu kan. Dia nak cari paip, mana ada paip. Tak ada, kena bawa botol air mineral. Tapi maknanya kita boleh guna tisu. Kalau dalam hutan kita carilah batu ke, kulit kayu ke, jangan ambil kalau kulit kayu hak duri ada ulat bulu jenuh. Kan? Tengok kencing tadi kan nak basuh air tak ada. Kau tariklah kulit kayu ke, daun-daun kayu yang kesat. Jangan ambil kayu, daun kayu plas pula. Daun kayu plas tu orang duk tenyeh ulu parang nak bagi licin. Nak ikut suka kita lah, janji benda yang kesat, yang tidak memudaratkan. Kan? Istinja. Tadi itu hak tu dia kata boleh. Itu hanya untuk benda kesat, hanya untuk istijmar saja. Kalau atas meja ni nak pergi kesat tu betul nak buang, dia tak hilang juga. Dia tak jadi bersih. Itu yang hak dibenarkan hanya untuk istinja ketika kita buang air je lah. Sama ada air besar ataupun air kecil kan. Jadi begitu. Jadi ada perbahasan yang panjang lah. Cuma saya ambil sebahagiannya, skip sebahagian yang lain. Jadi Abu Hanifah ni ambil dalil mana? Yang kata boleh tadi. Hadis Abu Hurairah dalil dia. Bahawa hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukum al-adha bina'laihi." Apabila seseorang kamu terpijak tahi. Al-adha ni najis lah. Najis dengan kasutnya. Bina'laihi dengan dua kasut. Tak kira lah sebelah kasut ke 12 kasut ke. Macam mana nak buat? Fa inna turaba lahu tahurun. Dia boleh tenyeh di tanah sampai hilang tadi. Kan? Dia tenyeh di tanah, di pasiak ke apa-apa, dia kesat, maka dia boleh solat dalam kasut dia tadi, walaupun dia tak basuh dengan air. Jadi maknanya Abu Hanifah kata, jadi benda kesat, tanah apa semua tadi boleh menyucikan najis lah. Kata dia. Khilaf dengan tiga mazhab tadi kan. Begitu juga dia ambil dalil dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahawa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Inni imra'atun utilu dhaili." Saya wanita yang labuh kain. Jubah ni labuh, kain ni labuh pakai, dia kena tanah. Wa amshi fil makanil qadar, saya berjalan di tempat yang kotor lah, jalan tempat kotor kan, kena kotoran di kain, ujung-ujung kain tu. Faqala laha Rasulullah SAW, Rasulullah kata apa? Yutahhiruhu ma ba'dahu, yang selepasnya akan menyucikannya. Contoh dia sekarang dia jalan, dia seret benda kotor, lepas tu depan tu tanah suci bersih, maka hak tanah suci bersih itu membersihkan ujung kainnya. Kata Nabi SAW macam tu. Ini dalil yang diambil oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang hadis ni. Imam Ahmad kata, bagi aku faham hadis ni, bukan maksud dia di pergi jalan kena kain di atas yak kencing, lepas tu di pergi jalan di atas tanah bersih pula hilang bersih kain dia. Aku bukan faham macam tu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Walakinahu yamuru bil makan fayaqdhuruhu, tapi dia lalu di tempat yang boleh menyebabkan kain dia jadi kotor apa semua kan. Jadi maka dia lalu tempat yang bersih pula, yang tempat bersih itu akan membersihkan yang kotor daripada kain dia tadi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Ini ulama kontemporari ini kan, tapi dia dah wafat dah rahimahullah. Yang sahihnya bahawa najis itu apabila dia hilang dengan apa cara sekalipun, maka dia jadi bersih tempat tu.
tempat pakaian atau badan jadi bersih. Begitu juga apabila berubah sifat dia daripada sifat najis dia kepada sifat yang bukan najis. Ya. Dan dia selepas najis tu jadi bersih. Maka kenapa dia kata? Kerana najis taduru ma'al khabath wujudan wa adaman. Jadi benda yang tu jadi najis sebab apa? Sebab dia jijik, dia kotor, dia najis lah. Tapi bila dah hilang sifat tu tadi, maka dia tidak lagi jadi najis. Boleh tak? Boleh faham? Tapi kita jangan bimbang lah. Kita insya-Allah kan tak macam ni pun kan, nak istinja dengan apa nama, dengan batu, dengan kayu, dengan kan. Kecuali dengan tisu tu mungkin lah. Kan, tak tahan nak kencing kan, highway, ayang tak bawa, berhenti tepi highway, masuk dalam semak tu, tengok juga takut ada ulat tudung apa kan. Kan, kencing, lepas tu kesat dengan tisu. Tisu tak bawa, sapu tangan ada tak payah. Daun-daun tepi, daun lalang janganlah. Daun-daun apa pun, kan. Jadi istinja. Lepas tu kita nak solat, boleh solat. Kena basuh pula kalau lepas tu. Tak wajib lah basuh. Dah suci dah kan. Jadi kesan-kesannya dimaafkan. Habis tu masuk pula hadis yang ke-23 wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, lamma kana yaum Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah fanada inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humril ahliyati fa innaha rijsun. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, pada hari perang Khaybar, pada hari Khaybar, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talhah. Abu Talhah ni dia bapa tiri Anas ni lah. Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, isteri suami kepada Ummu Sulaim. Nabi suruh Abu Talhah ni bagi tahu dekat orang. Maka dia pun fanada, dia pun menyeru lah. Dia menyeru dengan suara yang tinggi nak bagi tahu kat orang, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kamu semua daripada memakan daging keldai peliharaan. Hari Khaybar, Allah larang kamu makan daging keldai peliharaan, keldai belah lah. Jadi keldai liar boleh lah, keldai belah tak boleh. Kenapa? Karena dia adalah rijsun, najis. Hadis muttafaqun alaih. Khaybar di sini adalah satu tempat lah, satu daerah yang terletak di utara Madinah, di utara Madinah Al-Munawwarah. Jarak dia dengan Madinah tu 160 km. 160 km dari sini pergi mana? Tapah, Tanjung Malim jarak dia. Jadi maknanya sebelum-sebelum ni kita tak boleh pergi, tapi sekarang sampai kata boleh lah. Siapa buat visa apa? Visa turis. Kan? Adin tahu Adin. Adin pergi dah Khaybar. Dah pergi dah. Syok lah. InsyaAllah. Lepas ni kita pula InsyaAllah kan. Kita tak tahu lah bila. Kalau PKP habis pun duit tak boleh pergi juga. Ada duit tapi PKP ni tak bagi pergi tak boleh juga. Kan? Jadi maknanya tengoklah bila ada rezeki. Bolehlah kita pergi Khaybar. Tengok, ini Khaybar tempat Yahudi kan. Tapi sekarang dah jadi apa dah? Sekarang ni maknanya diletakkan padanya pejabat-pejabat kerajaan lah, ad-dawair al-hukumiyah. Di situ bertempatnya pejabat-pejabat kerajaan. Tempat-tempat apa nama dia panggil untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat tadi kan. Dan padanya ada kesan-kesan sejarah lah. Nabi SAW takluk dia buka Khaybar ni pada tahun yang ke-7 Hijrah. 7 tahun selepas Nabi SAW berhijrah, Nabi tawan Khaybar lah. Tempat subur, tempat orang Yahudi. Ni. Apa yang dapat diambil daripada hadis ni, daripada pengajaran? Yang pertama nak cerita kata daging keldai peliharaan adalah najis. Darahnya, dagingnya, kencingnya, tahinya adalah najis. Itu yang pertama.
Adapun air liurnya, air liur, kau meleleh air liur kuldai tu kan. Pernah tu dia jalan-jalan penat meleleh air liur ada kena orang. Ya. Dan badannya, begitu juga peluhnya. Maka padanya ada khilaf. Padanya ada khilaf dan akan dijelaskan nanti insya-Allah dia kata. Jadi dalam bab ni tentang air liur dan badan dia, al-Imam mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang masyhur dalam mazhab dia kata air liur dia pun najis, badan dia pun najis. Ini dipegang oleh pengikut mazhab al-Imam Ahmad. Dan disebut dalam kitab Muqni' dalam kitab Al-Insaf juga disebut tentang bagal dan himar. Bagal ni kahwin kan? Kahwin unta dengan apa? Dengan keldai. Dengan kuda. Bagal. Kan? Dia kata bagal dengan keldai peliharaan adalah najis. Ini dalam mazhab Ahmad lah. Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab al-Imam Malik dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah bahawa bagal keldai ni adalah suci. Suci macam mana? Mana peluh dia, air liur dia adalah suci lah. Gitu. Dan ia juga satu riwayat dalam mazhab Ahmad ada juga. Ada dua pendapat lah. Pendapat boleh, pendapat kata tak suci dan pendapat kata suci dalam mazhab dia. Yang sahihnya bagal dan himar itu dia kata suci lah. Kalau tak suci tak boleh naik. Macam mana Nabi SAW naik himar? Sahabat-sahabat naik keldai. Kalau tak suci kan? Jadi maknanya yang tak boleh makannya daging dia. Tapi badan dia tu, peluh dia kalau kena kita tak najis lah. Begitu. Air liur dia pun begitu. Kemudian lagi pengajaran daripada hadis ini, diharamkan memakan daging keldai peliharaan dan begitu juga meminum susunya. Kerana dia adalah ar-rijs, yakni najis. Disebut dengan keldai peliharaan menunjukkan bahawa keldai liar itu boleh ya. Keldai tak ada tuan. Keldai liar maka diburu. Boleh dimakan, dibuat lauk lah. Yang tak bolehnya keldai peliharaan. Jadi ini maknanya hukum syarak. Pasal betul tanya pasal apa? Yang kedai belah tak boleh, kedai tak belah boleh. Ya kan? Jadi mana itu hikmah dia yang Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Jadi kita ni beriman dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Tapi kita tahu jalan hukum ni. Tempat kita mana ada keldai. Mana ada orang korban dengan keldai. Mana ada. Kan? Korban lembu, kebau, unta kan? Kambing. Unta pun tak ada nak korban. Dulu dia pun buat korban unta. Dia mana Shah Alam mana kan? Ada tempat-tempat lah. Tempat-tempat orang kaya lah. Kalau kita sini paling besar lembu lah korban kan. Ataupun di sini dia pun nak korban kambing. IKS kan. Kambing lah. Kambing sedap lah. Baik. Itu di antara pengajaran hadis ini. Baik. Ini pendapat ulama yang menyatakan bahawa badan keldai tadi, himar, peliharaan tu, badan dia suci dan peluh dia dan air liur dia dan bulu-bulu dia tadi suci berdasarkan beberapa dalil. Antara dalil mereka bahawa Nabi SAW dan para sahabat mereka menunggang keldai tadi. Ya? Begitu juga bagal. Keldai dan bagal. Dan Nabi SAW tak suruh pun sahabat-sahabat jaga. Hati-hati ya, jangan terkena peluh dia. Hati-hati ya, jangan terkena air liur dia. Nabi tak kata macam tu pun. Kalau wajib untuk
ambil maknanya kena berhati-hati, nescaya Nabi SAW akan bagi tahu. Okey. Tapi Nabi tak kata apa. Sebab apa? Sebab nak jelaskan satu hukum tak boleh tangguh-tangguh. Sebab Nabi SAW tak boleh menangguh untuk menjelaskan suatu hukum. Kalau tak boleh kena cakap. Masa tu juga tak boleh. Ya, tapi Nabi tak kata apa pun. Itu adalah yang pertama. Yang keduanya, bahawa Nabi SAW bersabda tentang kucing. Innaha laysat binajas. Kucing bukan najis. Innaha minat tawafina alaikum. Kalau kucing itu di antara yang keluar masuk dengan dalam rumah kamu. Dia macam ahli keluarga kamu. Masuk, dia lagi hebat. Masuk tak basuh kaki pun. Selipar pun tak pakai. Hebat pada tuan rumah. Kita ni kalau nak keluar pakai selipar masuk kan, tengok pasal air basuh kaki. Dia tuan rumah tak kata apa pun. Masuk pula kan. Masuk relax ya. Naik atas meja makan. Tuan rumah tak duduk atas meja makan. Kita nak naik atas meja makan. Marah, hei duduk bawah. Pasal apa naik atas meja? Relax. Lepas pula, duduk atas sofa pula. Atas sofa. Masa nak asah kuku, dia cakap habis sofa tu. Tuan dia tak buang dia pun. Tak pergi lempak buh dalam mesin basuh pun dah. Nabi kata, ni dia macam keluarga kamu. Jadi, illah ini, kata ulama, ada pada kaldai dan bagal. Dan lebih banyak lagi lah. Kaldai ni, kucing mana lah orang duk panjat atas belakang dia. Tapi kaldai, bagal, orang naik atas belakang dia. Dan lebih banyak bersentuh dengan kaldai dan bagal tadi. Gitu. Jadi nak contohnya, dia tidak najis. Dan kita ni orang tadi dulu lah, orang Arab kan berhajat kepada bagal dan himar untuk angkut air, untuk bawa barang-barang berat. Kaldai ni dia ni kan tough. Dia boleh angkat benda-benda berat beratus kilo. Kuda tak boleh buat. Kuda yang handsome tu. Kuda hak cantik tu kan. Berkilat tinggi, sasar kan. Badan dia nampak hebat. Dia bukan kuat mana pun. Masa dia tengok, betul-betul. Subuh tak arah pergi pun. Kalau orang lah. Kan? Subuh tak sembahyang pun. Gitu. Tapi orang kita kan kata orang sunnah kita tak lah. Masa sasak ni depa memang kuat. Baguslah alhamdulillah kan. Allah suka orang beriman yang gagah dan kuat. Cumanya kalau umur macam kita ni nak ni bodybuilder apa lagi lah. Umur dah 40 50 ni kan. Kalau umur 30-an tu basak jugalah. Angkat benda-benda kan. Nak lebih terkoyak baju. Baik. Tu cerita dia, tak apalah. Jadi kaldai tadi orang dulu lah. Bukan orang Melayu kita lah. Tapi tak tahulah kalau di Indonesia sana mereka ada kaldai juga. Tak tahulah. Mereka ada kuda padi lah. Tapi ceritanya orang Arab ni berhajat kepada kaldai untuk bawa barang berat ni. Kalau dulu saya tahun 90-an saya duduk kat Pakistan kan. Mereka masih guna lagi. Mereka guna khidmat kaldai. Bawa besi-besi orang nak buat bangunan tu. Besi apa? Besi besar-besar tu. Besi ada buat bangunan. Bubuh atas kereta apa tu lah. Itulah atas pergi apa belakang tu. Gerabak belakang tu kan. Ditarik oleh kaldai. Saya tengok sendiri. Gagah tak gagah kaldai ni. Kuda bawa macam tu juga. Kebah kuda atas jalan tu kebah. Kuda sasar tadi kan. Tinggi, handsome. Jatuh tengah jalan. Tuan dia tiba belakang boleh terlihat sakit lah. Kaldai jalan. Dik. Relax. Bukan laju pun. Dik. Jalan kan. Oh, tengok. Tapi maknanya hajat orang tadi pada kaldai tu dan bagal tadi amat hajat lah penggunaan dia. Jadi maknanya tu antara sebab dia tak jadi najis lah. Kalaulah dengan kucing dimaafkan, yang mana dia tu keluar masuk dalam rumah kita, maka kaldai dan himar pun lebih aula lah untuk dimaafkan peluhnya dan air liurnya.
Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, kaedah syariat tadi. Yang menyeluruh. Kaedah syariat yang menyeluruh, apa dia? Menjelaskan al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bila jadi payah, maka dia akan beri kepada kita kemudahan lah. Macam hari ni kan, kita jadi masyaqqah, susah kan, macam-macam. Maknanya, diberikan kelonggaran kepada kita. Mana boleh sembahyang jauh, jarak-jarak. Salah, menyalahi sunnah. Tapi bila dah masyaqqah tadi kan, kemudaratan tadi, maka maknanya kita kena ikut punya SOP yang ditetapkan, maka terpaksa lah sembahyang jarang-jarang. Semeter duduk kan. Tak apalah, tapi kalau makan duduk semeter jenuh. Kan? Kena pakai sudu panjang. Nak gunting rambut tak nak semeter lah. Kalau semeter gunting rambut jenuh lah. Dia pun kena order gunting, pemegang gunting panjang. Semeter dengan sikat semeter jenuh. Tapi tak payahlah, kita gunting rambut di rumah je lah. Kan? Beli mesin kat Lazada. Kan? Tarah nombor 1. 3 bulan pula, 4 bulan baru kita boleh gunting. Tak. Baik. Itulah dia kaedah syariat. Apabila benda tu jadi masyaqqah, kan macam mana nak jaga peluh dan air liur keldai tadi kan, dia lebih berpeluh kan, kena baju orang naik, kena seluar orang naik tadi, jenuh basuh lah seluar dia pun nak sembahyang, sentiasa dalam seluar basah lah jawab dah. Sebab apa nak sembahyang naik hamam, masa waktu kena bercerai terjun bagi basah seluar basuh sembahyang solat, jadi masyaqqah, payah. Ya, bila jadi masyaqqah payah itu, Islam ada kelonggaran dia. Disebut dalam kitab Al-Mughni, as-sahihu indi taharatul baghal wal himar. Kata penulis kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullah, yang sahihnya di sisi saya, baghal dan himar itu adalah suci. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunggang baghal dan himar di zamannya. Dan kedua-dua haiwan itu ditunggang oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kalaulah kedua-duanya itu najis, nescaya Nabi sallallahu akan jelaskan kepada mereka. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, hadzal qaul huwa al-alyaq bisyari'ah al-muhammadiyah, syari'atul yusr. Ini pendapat yang lebih layak untuk syariat Nabi Muhammad SAW, yang mana ia adalah syariat yang mudah, jauh daripada kesempitan dan kepayahan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil yang mengatakan keldai dan himar itu, keldai dan baghal itu najis, tidak dapat melawan kekuatan dalil yang menyatakan dia adalah suci. Macam kucing lah. Cumanya Nabi larang kita makan daging itu, dia kata rijsun, kotor. Habis. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, hadis yang ke-24, daripada Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu katanya, khatabana Rasulullah SAW bi Minan. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami di Mina, musim haji ya. Haji. Wa huwa ala rahilatihi, sedangkan baginda berada di atas kenderaannya. Wa lu'abuha, dan kenderaan itu haiwan lah, bukan kereta motor lah. Kan? Haiwan. Dan air liur kenderaannya. Kita motor ataupun kereta leaking minyak hitam lah. Air liur dia leaking. Kan? Keluar. Yang dia ni duduk di bawah apa nama kepala unta tadi lah. Wa lu'abuha yasilu ala katifi, air liur dia meleleh ke atas bahu aku melitik. Kan? Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan disahihkannya. Jadi hadis ni insya-Allah kita sambung akan datanglah penjelasannya. Ya. Berhenti di sini. Sudah solat? Tak ada. Kita berhenti ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.